Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kita akan bermula dengan subjek sejarah. Tersambung dengan yang lepas. Okey, apa yang kita telah belajar lepas? Cuba ingat. Apakah dia? Saya yakin semuanya tahu kan? Kan, betul tak? Okey. Apa kita belajar yang lepas? Kita tengok buku teks. Okay, tengok buku teks, muka surat 4. Apa yang telah kita belajar adalah pengertian sejarah. Sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, hari ini kita akan sambung bahagian bab 1.3. Kejap saya alihkan kat sini sikit. Okey, kita akan bersambung dengan subtopik yang baru 1.3. Masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey. Apa itu masa silam dan sejarah? Okey, kita zoom in. Saya zoom in dulu. Cukup. Okey, cukup. Alright. Okey. Apa itu sejarah? Sejarah itu adalah merupakan rentetan. Apa itu rentetan? Okey, rentetan adalah macam perjalanan peristiwa yang telah berlaku. Okey. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi. Kita akan belajar perkataan baru, kronologi. Okey, apa itu kronologi? Okey, tengok, baca balik. Kronologi merupakan rentetan peristiwa penting yang secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga terakhir mengikut satu garisan yang lurus. Okey. Kita baca lagi. Ruang masa. Okey, dia kata kronologi adalah merupakan satu peristiwa. Okay, senang kita cakap satu peristiwa yang telah berlaku secara teratur dalam satu garisan masa. Okey. Itu adalah masa silam. Apa itu ruang pula? Okey, kita tengok pula ruang. Ruang masa ini dapat dibahagikan kepada dekad. Berapa? Dekad ni apa? 10 tahun. Kemudian abad. Abad berapa abad? 100 tahun. Kemudian dan yang terakhir iaitu alaf. Berapa? 1000 tahun. Kalau sekarang umur awak adalah 13 tahun, dikira 1 dekad 3 tahun. Macam itulah. 1 dekad 3 tahun adalah umur awak. Okey, kemudian konsep masa juga diukur mengikut zaman seperti sebelum Masihi dikenali sebagai SM dan Masihi M. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Nampak tak? Sekarang berapa kita punya Masihi? Tahu tak? Tentanglah dah belajar dari rumah kan? Masih sekarang pun dah tak tahu. Cuba cari. Okay, masih tahun ini, tahun 2021 ada berapa? Yang ke berapa? Okay, itu adalah kerja awak. Kena beritahu dalam grup WhatsApp. Bila Masihi sekarang. Okay? Kemudian, kita tengok balik dalam gambar ini. Sekejap, saya zoom in. Okay. Kita tengok dalam bahagian ini. Okay, nampak tak? Yang sebelum Masihi tu. Sebelum zaman Masihi. Okay, saya zoom in. Tak boleh. Sekejap. Saya kena pangkal dulu. Sekejap. Okay. Dah zoom in. Okay, zaman sebelum Masihi. Tengok. Zaman sebelum Masihi tak ada kronologi. Nampak tak? Dia satu yang data je. Kosong je. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman Masihi, dia ada panjang.
Tengok ni. Masihi dia ada senggatan. Siapa tak? Senggatan. Dia ada ruang. Kan? Nampak tak? Ruang. Dalam kronologi, yang panggil garisan biru ni semua ni, dalam kotak biru lah. Salah. Dalam kotak warna oranye tu dipanggil kronologi. Kan? Itu kronologi adalah satu peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut garisan masa. Urutan masa. Dalam satu garisan lurus. Dalam kronologi itu kan, dalam kotak oranye tu dipanggil ruang. Okey, ruang ada deka, ada abad dan ada alaf. Ya, senang kata ibaratkan macam perjalanan hidup awak. Contoh. Okey, katakanlah dekat bahagian sini, adalah awak dilahirkan bila? Pada tahun katakanlah contoh 2010 awak dilahirkan. Saya kata contoh. Kemudian dekat bahagian sini, apabila berumur awak 3 tahun, 2013. Okey, awak dapat adik. Seorang adik yang comel, cute, penaman dalam hidup awak. Kemudian 2017. Okey, 2017 pula. 2017 awak telah masuk sekolah rendah. Lepas tu ke sini 2021 awak telah masuk ke Dato' On, berjumpa dengan saya. Contohnya, saya kata contoh. Itulah panggil kronologi. Itulah panggil kronologi. Okey, kita baca pula dalam kotak biru. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi, sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar, kemerdekaan negara. Itu dia. Okey, dalam aktiviti ni, sebab awak semua dah belajar kat rumah kan, boleh jumpa dengan mak dengan ayah. Okey, saya nak awak buat satu garisan masa sejarah keluarga anda. Okey, lakukan temu bual bersama ibu dan ayah. Catatkan peristiwa bersejarah atau yang bermakna dalam keluarga anda. Seperti bila mak ayah kenal, bila mereka berkahwin, bila awak dilahirkan, kalau awak yang sulung, kalau awak bukan yang sulung, bila kakak atau abang dilahirkan. Lepas tu kalau seandainya ada kematian, tak kisahlah apa-apa kematian keluarga, kematian kucing, kehilangan, awak hilang barang-barang yang awak sayang kan. Semua tu awak catatkan daripada awal sampailah tahun 2021 di mana awak masuk ke Dato' On. Okey? Boleh? Jadi buat yang kata yang awak mampu ingat, yang boleh ingat. Temu bual dengan ayah, minta tolong mak ayah, kakak dan abang. Catatkan sama-sama dan hantar ke mana? Hantar ke dalam Google Classroom. Jangan hantar dekat guru WhatsApp. Nanti berjenuh banyak dekat situ. Saya pun terlepas pandang. Kalau Google Classroom, dalam kelas kita panggil GC lah. Okay, kelas GC tu saya boleh semak sorang-sorang. Jadi takkan terlepas. Alright? Hantar kat dalam GC.
Okey, bina satu garisan masa yang paling menarik bagi menggambarkan semua peristiwa tersebut. Cara senang je, buat macam ni je. Okey, buat satu garisan panjang. Kita nak buat kronologi kan? Kronologi satu garisan panjang yang lurus. Saya anggapkan itu adalah lurus. Okey? Lurus. Kemudian buatlah bila awak bila mak ayah kenal. Kemudian bila perkahwinan mak ayah ataupun bertunang. Betul, kalau tunang sini bila perkahwinan, bila abang atau kakak lahirkan. Kalau awak yang sulung, awaklah bila lahirkan. Kemudian bila adik dilahirkan. Kalau ada kematian, taklah sini, masih sini ke. Betul, ada ke awak dapat hadiah satu peristiwa yang bermakna dalam hidup awak. So sampailah tahun 2021 di mana awak masuk dalam sekolah Dato' On. Okay? Boleh kan? Simple je. Okay? Tanpa bermasa, kita masuk yang sebelah. Data negara. Okay. Okay, muka surat ni contoh lah. Contoh, perjalanan bermulanya Kerajaan Melaka, peristihan Malaysia, kemudian pendudukan Jepun di Tanah Melayu, kedatangan Portugis ke Melaka, majlis menandangi perjanjian kemerdekaan. Itu semua sebagai pengetahuan je lah. Okay, kita masuk subtopik yang baru. Sumber sejarah. Okay. Sumber sejarah ni terbahagi kepada dua. Kejap. Okay. Alright. Okay. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okay, ada dua, sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu primer dan apa itu sekunder? Okay, kita tengok pada primer dulu. Okay, kita tengok primer. Okay, primer adalah sumber yang belum diolah. Okay, belum diolah. Salah tekan. Belum diolah atau diterbitkan. Yang kedua, bersifat asli. Maksudnya tak ada orang kacau. Okay, bersifat asli. My God. Bersifat asli dan belum ditafsirkan. Okay, apakah contoh dia? Contoh dia adalah seperti fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah yang macam tulang dinosaur kan, yang orang kali-kali nampak, yang seperti apa orang panggil, tulang dinosaur semua tu. Itulah fosil. Artifak ni macam orang kata gali-gali nampak pinggan mangkuk, sudu, garpu, benda semua tu artifak. Bukan artifak, bukan ciptaan manusia lah. Batu bersurat ni yang selalu awak nampak dekat Terengganu. Batu tu dia telah diukir. Dia terukir untuk sebagai surat, keterangan lisan. Kemudian saya alihkan tempat lain dululah. Ganggulah. Alright. Okay, kemudian kita letak dalam dokumen rasmi. Seperti macam surat menyurat lah. Kebanyakan surat rasmi ke apa kan. Manuskrip adalah macam contoh buku Harry Potter kan. Contoh buku Harry Potter yang telah diterbitkan itu dipanggil bukan primer. Buku Harry Potter yang masih ditulis oleh penulis. Maksudnya dalam draft lagi, masih dalam orang kata dalam perbaikan lagi. Itu dipanggil manuskrip. Maksudnya yang belum diterbitkan, belum dipublish kepada orang ramai. Yang manuskrip tu maksudnya simpanan dia sahaja. Yang draft tu dipanggil manuskrip.
Fail rasmi jabatan, surat peribadi macam biasalah awak punya surat cinta, surat layang, surat admire, surat admire, everything yang semua tu ada panggil surat peribadi dalam sumber prima. Dan diary. Diary adalah sumber prima. Tapi diary yang tidak diketahui hanya awak sahaja yang ketahui, itu dipanggil sumber prima. Tetapi bila kawan baik baca, kan, musuh terbaca, terbongkar rahsia, semua tu, jadi dia ditukar kepada sumber sekunda. Apa itukah sumber sekunda? Okay, kita tengok. Sumber sekunda. Apakah sumber sekunda? Okay, bahan yang telah diolah dan diterbitkan, kemudian bahan tersebar kepada umum. Macam saya cakap tadi lah, diary awak tu, kalau awak sahaja yang simpan rahsia terkemas rapi, jadi awak akan diary awak tu dipanggil sumber prima. Tapi kalau diary awak telah dinodai, telah diteroka, telah dibaca oleh kawan baik, kawan-kawan, musuh dan sebagainya, dia telah bertukar kepada sumber sekunda. Okay, dapat bezakan sumber prima dan sumber sekunda. Okay, apakah contoh sumber sekunda? Okay, sumber sekunda contoh dia adalah seperti buku, akhbar, majalah, jurnal. Jurnal ni macam satu penulisan dipanggil kajian, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Risalah ni macam flyers, pamphlet, macam-macam awak pergi kat BP Mall Summit ke, kedai kan, kat Ion Big ke, Square One ke, macam ada seorang penjual tu dia datang, Dik, ambil lah ni, ambil je kertas ni, tak ada apa-apa. Macam tu lah. Ada seller-seller promoter yang berada kat tepi-tepi kios kan. Kios ni kedai-kedai yang kat dalam mall tu. Dia akan bagi satu kertas. Tu dia panggil risalah. Itulah panggil risalah. Okay, kemudian kita tengok bawah ni. Inilah dia panggil artifak tadi. Artifak di mana? Artifak berada di mana? Artifak berada di dalam mana ya sayangku? Sayangku. Begitulah. Saya bukan pandai lah kalau begitu. Artifak adalah berada dalam sumber prima. Prima itu saya nak teras. Okey, artifak ini adalah dalam sumber prima. Contohnya seperti yang ni, lonceng gangsa. Saya katakan yang gaung gali tu. Inilah adalah apa dipanggil sumber prima. Kemudian yang tadi tu yang bukan bukan artifak. Ni bukan artifak. Artifak ni adalah buatan manusia yang membawa kepada kebudayaan. Maksudnya ada orang hidup lah, ada orang duduk kat situ. Dipanggil bukan artifak lah. Kemudian yang terbawah ni adalah ensiklopedia. Ni ada contoh macam ni. Buku-buku sumber terkandung macam sumber sejarah yang sahih. Okay, kemudian kita beralih ke muka surat sebelah. Okay, jom kita tengok. Kita belajar sama-sama. Saya turun bawah je Okay, kita tengok untuk nombor 1. Okay, nombor 1, manuskrip sejarah Melayu. Adakah dia prima atau sekunda? Cuba tengok balik tadi. Manuskrip prima ke sekunda? Yes, itu adalah prima. Cepat. Okay, nombor 2, artifak. Artifak di mana? Artifak di prima ke sekunda? Yeah, prima. Alright, good. Nombor 3, ensiklopedia is prima or sekunda? Sekunda? Are you sure? Yeah, correct. It's prima. Okay, yang keempat, rangka manusia. Rangka manusia tu dia di mana? Ya, dia dipanggil fosil. Rangka manusia ni adalah fosil.
Fosil berada di dalam mana? Ya, you are correct. So, nombor 5, buku biografi. Buku biografi, dia dalam ensiklopedia. Ya, dia adalah ensiklopedia. So, dia adalah Prima Skunda. Prima! Diary Prima dan journal is Prima. Alright, good. Excellent. Alright. Okay, kita bersambung ke surat sebelah. Penyelidikan dalam sejarah. Saya naik ke atas kan? Okay, penyelidikan dalam sejarah. Okay, yang pertama adalah kaedah bertulis. Apa itu kaedah bertulis? Macam tahu bertulis je kan? Tapi kaedah bertulis ni adalah, kita zoom in. Okay, kita baca sama-sama, okay? Kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, ganding dan daun lontar. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Okey, di bawah ni ada yang kotak berwarna-warni merupakan proses kaedah bertulis. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti sumber suatu peristiwa, tokoh atau institusi. Ini yang pertama. Okey, contohnya jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal dan di Belanda. Sumber bertulis ini juga terdapat dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan Inggeris. Sanskrit itu adalah bahasa India, Tamil. Okey, nombor 2, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Okey, ini nombor 2. Okey, penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arsip atau perpustakaan. Kadang-kadang sejarawan akan mentafsir maklumat ini dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Paleografi dan epigrafi ni merupakan orang kata dia pakar dalam bahagian sejarah lah. Jadi dia minta bantuan dekat situ. Okey, kemudian yang ketiga adalah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Okey, nombor 3. Bahan atau sumber rujukan yang telah didapati harus dikumpul di suatu tempat. Sumber hendaklah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidikan membuat rujukan semula kelak. Okey, yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Okey, menggunakan peralatan yang sesuai, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Ini nombor 4. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber menyunting penulisan di samping menyusun biografi dan statistik. Yang terakhir adalah menganalisis. Nombor 5. Keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai. Apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama, dapatan seseorang sejarah perlu disebarkan bagi memperkukuh teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Okey, apa yang awak dah belajar sini iaitu pertama adalah mesti tahu sumber. Apakah sumber peristiwa tersebut? Apakah sumber dia? Di mana nak dapat sumber dia?
Okey, yang kedua, bila dapat sumber, perlu dapatkan data. Data ni maklumat dan mengesahkan sumber tersebut. Siapa yang perlu sahkan? Oleh ahli paleontologi dan epigrafi yang akan sahkan. Kemudian nombor 3, selepas dah dapat data dan dah disahkan oleh orang pakar, maklumat tu perlu dikumpul dan disimpan dalam satu tempat. Okay, nombor 4, selepas dah kumpul dan simpan, perlu menggunakan peralatan yang sesuai. Untuk apa? Analisis. Analisis ni apa? Untuk mengkaji, untuk menyusun atau mengedit. Situ kat situ. Yang terakhir, bagi sinilah bahagian analisis yang itu. Kemudian dia analisis, dia akan sebarkan dan diterbitkan lah. Situlah kaedah bertulis. So, kita bersambung ke surat sebelah. Okay, ini adalah merupakan contoh daun lontar. Ni panggil daun lontar untuk mencatatkan, cakap saya bawah. Mencatatkan maklumat yang perlu menjadi bahan penulisan. Dia dapat membantu kita untuk mengetahui sejarah pada masa lalu. Okey, nombor 2 ni. Ni adalah batu bersurat. Inilah tadi. Batu bersurat termasuk dalam sumber primer. Okey, ni adalah sumber primer. Okey. Kaedah bertulis juga membantu sejarah negara. Contohnya seperti batu bersurat yang menceritakan tentang agama Islam. Okey, kemudian kita sambung kaedah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Saya ke bawah kejap. Tak ada apa-apa. Okey, kaedah lisan. Okey. Apa itu kaedah lisan? Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui apa itu? Temu bual. Lisan adalah temu bual. Okey, tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Okey, apabila kita menghargai orang sumber, bererti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Okey, dekat sini ada, dalam kaedah lisan ada 3 tahap. Okey, tahap yang pertama adalah persediaan. Persediaan ni adalah menentukan tokoh. Siapakah dia? Okey, apakah yang perlu awak nak bual? Okey, apakah soalan-soalan yang bersesuaian? Okey, itu bahagian persediaan. Okey, tahap kedua, kita dah tahu semua tu, kita akan buat rakaman temu bual. Dalam rakaman temu bual, kita akan membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji untuk sumber bertulis. Kemudian, yang kedua, kita kena yakinkan dengan orang sumber ataupun tokoh tadi. Kita untuk memberi kerjasama dengan tujuan untuk kita punya kajian. Okay, yang 3 adalah selepas awak dah siap temu bual, kita akan buat memproses rakaman, iaitu senarai dan salin balik ataupun sunting. Sunting ni maksud edit you punya rakaman. Kemudian kita akan keluarkan fakta-fakta dengan menggunakan sumber bertulis. Kemudian kita akan simpan rakaman dengan baik. Dekat situlah kaedah lisan ada 3 jenis, iaitu yang pertama, tahap persediaan. Yang kedua, rakaman temu bual. Yang ketiga adalah memproses rakaman. Okey, yang kaedah terakhir iaitu kaedah. Nampak tak? Kaedah arkeologi. Arkeologi. Okey, kaedah arkeologi. Kejap. Saya zoom dulu. Okey, kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah.
Antara bahan tinggalan sejarah ialah termasuk antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah cari gali, ataupun ekskavasi, termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batuan. Jadi yang tembikar, fosil semua, artifak semua tu dia menggunakan kaedah arkeologi. Sebagai warga Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya memelihara dan memelihara tapak arkeologi ni agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi tersebut. Usaha penyelidikan dan langkah mendapatkan pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu dipanggil UNESCO, serta memperkenalkan warisan negara kita ke peringkat antarabangsa haruslah didukung oleh semua pihak. Pernahkah anda melihat aktiviti cari gali ini di tapak penemuan dan di makmar arkeologi? Confirm lah kita tak pernah kan? Ini adalah aktiviti cari gali. Yang pertama adalah perancangan grid sebelum kerja. Kemudian setiap petak diberikan nombor. Kemudian selepas dia dah beri nombor, dia baru menandakan kawasan berdasarkan plan. Kemudian yang tiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua. Ekskavasi ni adalah kaedah gali cari, iaitu mencatatkan apa yang mereka jumpa. Di sini adalah kerja-kerja makmal arkeologi. Itu yang pertama. Yang pertama yang di sinilah. Kejap. Dia yang pertama adalah di mana? Pertama adalah pemunggahan. Pemunggahan dan pengasingan. Pengisihan. Biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak jumpa. Kemudian yang kedua, lepas dah jumpa tu dia akan bersihkan. Kemudian yang ketiga, dia akan katalog. Maksudnya dia tulis. Apa yang dia jumpa tu dia tulis. Yang keempat, barulah dia analisis maklumat tu menggunakan teknologi. Kita balik semula. Arkeologi sebenarnya ada juga di bawah air. Tengok. Arkeologi bawah air ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai dan tasik. Banyak kapal dagang yang melalui laluan-laluan negara ini telah tenggelam. Kini segala hazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod. Kes kerosakan, kecurian, penjualan artifak kapal haram merupakan isu dunia yang dibincangkan di mana UNESCO. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baharu dan semakin mendapat perhatian. Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti UMS berperanan terhadap bidang arkeologi bawah air. Tengok ni. Di sini lah dia akan berenang. Dia akan ambil gambar. Dia macam di mana kan dulu masa zaman Nabi Lut. Ni kan zaman Nabi Lut. Dia diterbalikan di mana semua akan naik kapal dan yang tak naik kapal akan tenggelam. Kat situ akan berlakulah kaedah arkeologi bawah air. Ingat kan kisah Nabi Lut tu? Kemudian dia dah ambil gambar. So dia akan masukkan petak-petak. Kemudian dia akan buat teknik untuk mencari. Dan dia akan letak dalam bekas. Dan dia angkat ke permukaan atas. Itu sahaja. Minggu depan kita akan masuk topik ini. Saya pasti awak jelas dan faham. Kita akan buat latihan. Apakah tadi kita belajar? Kita telah belajar bab 1.3 masa silam dan ruang dalam sejarah.
bab 1.4 sumber sejarah, bab 1.5 kaedah penyelidikan. Okey. Dalam bab 1 ada 7 aspek ataupun subtopik yang penting. Yang pertama, pengertian sejarah mengikut bahasa Melayu, Kemudian dan bahasa Inggeris, dan pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan yang telah kita belajar pada kelas yang lepas. Okey, pada hari ini kita belajar konsep masa dan ruang dalam sejarah. Yang keempat, 2 sumber sejarah. Yang kelima, 3 kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kelas seterusnya kita akan bersambung dengan tafsiran sejarah dan kepentingan mempelajari sejarah. Kemudian habis tamat bab 1. Okey, ini adalah latihannya. Lengkapkan dalam masa silam dan ruang. Okey, dekad berapa tahun, abad berapa tahun, dan alaf berapa tahun. Kemudian bahagian sumber sejarah, ada berapa sumber sejarah? Okey, yang atas ni tulis sumber sejarah. Okey, sumber sejarah. Ni sumber apa? Yang pertama, kedua sumber apa? Dan bawah ni sumber yang pertama ni apa dia, ciri dia, apa ciri dia, apa ciri dia. Kemudian sumber yang kedua ni apa ciri dia, dan ni pun apa ciri dia. Okey? Kemudian yang terakhir, bab 1.5 kaedah penyelidikan. Kita belajar 3 kaedah penyelidikan. Yang pertama, apakah kaedah untuk yang pertama? Yang kedua, apa dan apakah kaedah untuk dapatkan yang kedua? Yang tiga adalah kaedah arkeologi. Okey, itu saja. Terima kasih. Hantar tugasan ini dalam kelas kita GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kelas seterusnya.